Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan. Amin. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam agama dan juga keikhlasan yang penuh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Ahad yang keempat, anjuran Masjid Al-Aqram Datuk Rahman, menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Hidayah, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan Ibn Haji Muhammad Saman hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Mensyarahkan kitab ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Kita sampai ke muka surat 17 ya. Itu akan masuk pada membincangkan akidah Jabariyah 18. Ini bertitik tolak masih lagi dalam mabadi ilmu tauhid yang 10 ya. Permulaan ilmu tauhid yang 10, salah satunya adalah maqsuduhu. Apakah tujuan dari belajar ilmu tauhid? Supaya kita itu dapat membezakan antara i'tiqad yang sah, yang betul untuk kita yakini, dan i'tiqad yang binasa, yang batal, itu untuk kita jauhi. Lalu ditanyakan, apakah i'tiqad yang sah dan manakah yang batal itu? Lalu disebut bahawa akidah atau i'tiqad yang sah adalah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, sementara yang binasa, yang rosak adalah i'tiqad Qadariyah, Jabariyah dan juga Mu'tazilah. Bukan berarti tiga itu sahaja, tetapi dari sudut yang diperbincangkan ini, inilah tiga aliran yang tergelincir daripada akidah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada lagi akidah-akidah lain yang binasa, seperti akidah Jahmiyah, seperti akidah Murji'ah, seperti akidah Musyabbihah dan lain-lain. Tapi tiga ini membincangkan kuasa Allah berkaitan dengan perbuatan makhluk. Di situ tempat kegelinciran, membincangkan takdir Allah. Jadi dalam kuliah-kuliah yang lalu kita telah terangkan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah. Secara ringkasnya, akidah ahli sunnati wal jamaah adalah perbuatan makhluk ataupun diri makhluk itu tidak memberi bekas.
yakni tidak memberi kesan. Anisanya Allah Ta'ala yang memberi bekas, yang memberi kesan. Jadi ada orang komplain, dia kata akidah Asy'ariyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan usaha ikhtiar makhluk tidak memberi bekas. Maknanya kalau kita menikam misalnya, tidak melukakan. Hakikatnya yang melukakan adalah Allah. Habis selalu kalau kita tikam luka, itu namanya asbab. Perkaitan sebab dan musabab, perkaitan cause and effect. Sama juga kalau kita sentuhkan sesuatu dengan api, hakikatnya yang menghanguskan itu bukan api, tetapi Allah. Tapi kan biasa kalau kita sentuh dengan api, hangus. Itu namanya bertalian sebab dan musabab. Sekira-kira kalau Allah Ta'ala kehendaki, boleh saja Allah jadikan sesuatu itu tidak hangus walaupun bersentuh dengan api, sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam bentuk mukjizat. Ataupun boleh saja Allah jadikan sesuatu itu hangus tanpa kena api, kerana yang menjadikan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia komplain, dia kata al-kasbu. Al-kasbu ni maknanya usaha dan ikhtiar. Kaedah al-kasbu, usaha ikhtiar tidak memberi bekas itu, dia kata yang dipegang oleh Asy'ariyah, menyebabkan mereka membenarkan umat Islam menyembah pokok dan menyembah berhala. Ini fitnah yang jahat. Sebab Asy'ariyah Maturidiyah tidak membenarkan umat Islam menyembah selain daripada Allah. Jangankan kata sembah pokok, sembah berhala, sembah Nabi pun kita tak benarkan. Asy'ariyah tidak benarkan. Kerana sembah hanya boleh Allah. Sembah malaikat pun kita tak benarkan. Yang namanya sembah hanya Allah saja. Tapi kalau memuliakan boleh. Muliakan ibu bapa boleh, muliakan Rasul dituntut, muliakan alim ulama, muliakan Kaabah, muliakan Hajarul Aswad, itu dituntut. Muliakan bukan menyembah. Bukan berarti kita itu sembahyang menghadap ke Kaabah, rukuk, sujud ke arah Kaabah, berarti kita itu menyembah Kaabah. Tidak. Kita hanya mematuhi perintah Allah apabila solat menghadap ke Kaabah. InsyaAllah orang Islam tidak ada yang terlintas dalam hati kalau Kaabah itu Tuhan. Tapi kamu muliakan Kaabah, kamu berdoa di Kaabah, kamu mendapatkan pipi dada kamu di Kaabah sambil berdoa, iya, kalau itu tempat mustajab doa, bukan kerana Kaabah itu Tuhan. Jadi ini fitnah yang jahat terhadap Asy'ariyah, mengatakan konsep al-kasbu itu menyebabkan umat Islam itu dibenarkan untuk menyembah pokok dan menyembah berhala. Itu satu fitnah yang sangat jahat. Sepatutnya kena buat report lah, laporan ke pejabat agama ke, laporan polis ke. Kerana ini fitnah yang membawa kepada mengkafirkan majoriti umat Islam. Kerana menyuruh atau membenarkan orang sembah daripada Allah itu kan kufur. Sembah daripada Allah itu kufur. Suruh orang buat benda kufur, apa jadi? Dia kufur. Bahkan redha dengan kekufuran juga kufur. Al-redha bil kufri kufrun. Redha dengan sesuatu kekufuran adalah satu bentuk kekufuran sendiri. Bukan. Konsep usaha ikhtiar tidak berbekas itu memang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tidak, dia akan jadi akidah yang kedua, iaitu Qadariyah. Qadariyah, dia mengatakan usaha ikhtiar manusia itulah yang memberi bekas. Begitu juga perkara-perkara lain secara tabiat yang memberi kesan. Misalnya api itu yang membakar, bukan Allah. Ubat yang menyembuhkan, bukan Allah. Nasi yang mengenyangkan, bukan Allah. Maka akidah Qadariyah kita telah sebut dalam kuliah yang lalu, tidak ada khilaf di kalangan ulama menjadi kafir, wal-iazubillah, orang yang berakidah demikian. Kerana berlaku syirik di situ. Ada kuasa Allah, ada kuasa api. Ada kuasa Allah, ada kuasa nasi. Ada kuasa Allah, ada kuasa manusia. Kalau ikut akidah Qadariyah, manusia buat sendiri perbuatan dia. Bahkan satu masa dahulu Qadariyah mengatakan Allah tidak tahu apa yang manusia akan lakukan, sehinggalah manusia itu buat, baru Allah tahu. Maknanya esok kita nak buat apa, Allah belum tahu lagi. Kerana dia nak justify Allah tidak ciptakan perbuatan manusia. Kalau Allah tidak ciptakan perbuatan manusia, berarti Allah tidak tahu. Jadi ini akidah yang kufur, tanpa khilaf. Ulama sepakat mengatakan akidah
Qadariyah ini membawa orang itu menjadi kafir. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di surah 16, Nabi sallallahu bersabda, "Inna majusa hadhihi ummati al-mukadzibuna bi aqdarillah." Sesungguhnya majusi umat ini adalah orang yang mendustakan takdir Allah. Qadariyah. Ada catatan kaki dewasanya, iaitu majusi ini, iaitu orang yang beragama menyembah api. Kebanyakannya di Parsi, di Iran dan juga di India. Jadi kenapa dilabelkan orang Majusi? Kerana ada elemen yang sama. Majusi dia sembah api, mana dia menuhankan api. Qadariyah bila dikata api menghanguskan, bukan Allah, seolah-olah api itu pun ada kuasa lain daripada kuasa Allah. Itu syirik. Nasi ada kuasa lain, ubat ada kuasa lain, manusia ada kuasa lain. Dan Nabi SAW memberi indikasi kalau golongan ini telah menjadi kafir, orang yang mendustakan takdir Allah, diberi indikasi oleh Nabi SAW menjadi kafir dengan sabda baginda, in maridu fala ta'uduhum. Kalaulah golongan itu jatuh sakit, maka janganlah kamu ziarahi mereka. Dan padahal kalau orang Islam sakit, kita dituntut menziarahi. Tapi oleh sebab dia ini mendustakan takdir Allah, Nabi SAW tak beri kita itu menziarahi mereka. Wa in matu fala tashhaduhum. Sekiranya mereka meninggal dunia, maka janganlah kamu itu pergi menguruskan jenazah dia. Asalnya tashhaduhum, janganlah kamu lihat dia, janganlah kamu saksikan dia. Kan kita kalau orang Islam meninggal dunia, fardu kifayah, kena ada orang uruskan. Nabi tak bagi. Kalau pergi menyaksikan pun tidak, apa tak lagi menguruskan. Wa illaqitumuhum fala tusallimu alaihim. Dan sekiranya kamu bertemu dengan golongan yang mendustakan takdir Allah ini, jangan bagi salam pun kepada mereka. Padahal sedia maklum, bila bertemu sesama Islam, beri salam. Ini hadis riwayat Ibn Majah an Jabir radhiyallahu anhu. Lawan daripada i'tiqad qadariyah yang mengatakan usaha ikhtiar manusia itu memberi bekas, memberi kesan. Apa yang ada pada makhluk itu memberi bekas dengan zatnya, dengan tabiatnya, tabi'i. Nasi itu tabiatnya mengenyangkan. Jadi yang mengenyangkan itu adalah nasi, bukan Allah. Api tabiatnya adalah membakar. Jadi yang menjadikan terbakar hangus itu adalah api, bukan Allah. Itu i'tiqad qadariyah. Tapi i'tiqad jabariyah pula sebaliknya, dia pada ekstrim yang bertentangan. Kalau Qadariyah menafikan takdir, Jabariyah menerima takdir. Baguslah terima takdir, okey. Bahkan menerima bahawa apa sahaja, baik ataupun buruk adalah takdir Allah. Ya, masih okey. Tetapi mereka sampai menafikan al-kasbu. Jabariyah menafikan usaha dan ikhtiar. Hanya Allah semuanya. Usaha ikhtiar pun Allah, memberi bekas pun Allah Ta'ala. Jadi akhirnya akan timbullah golongan apabila dia tidak solat dan dinasihati supaya dia solat, dia akan memberi alasan dia telah ditakdirkan oleh Allah tak solat. Dia kata, abang dah usia pun dah lanjut, dah 40 lebih umur, abang bawalah solat, bukan budak muda lagi, tinggal solat. Dia akan jawab lah, macam mana Ustaz, dan memang Allah dah takdirkan saya tak solat. Itu. Tapi selalu kalau kita bergurau, kita kata orang Jabariyah ni, cuba kalau orang tampar dia, mesti dia marah juga. Dia kata Ustaz apa macam ni. Sebab tu Ustaz dakwah bil hikmah, dia kata. Ini Ustaz dakwah dengan tampar-tampar macam ni tak sesuai. Kita kata nak macam mana, memang Allah takdirkan saya tampar. Kan tak selesai. Kamu berhujah dengan takdir, saya berhujah dengan takdir. Tak selesai. Satu orang mencuri, bila dihadapkan ke mahkamah, dia kata Ya Arif tidak boleh hukum saya, kerana saya itu memang ditakdirkan oleh Allah mencuri. Hakim jatuhkan saja hukuman, bagi tahu pada dia, sabar je lah, kerana memang Allah takdirkan saya ni hukum dengan hukuman tersebut. Tak selesai. Jadi ini adalah akidah yang bid'ah.
Nyata salah dan silap mereka ini bukan kerana terima takdir itu dah bagus, tetapi kerana menafikan usaha dan ikhtiar dari pihak makhluk. Padahal usaha itu sabit dari pihak makhluk, kerana usaha itu berarti perlakuan dan kerja buat. Begitu juga ikhtiar yang berarti pemilihan. Jadi sudah tentulah setiap orang itu ada pilihannya sendiri dalam satu perkara atau pekerjaan. Bahkan urusan dunia pun, bila dijemput makan, ya, dihidangkan makanan, ya kita pilih. Ada yang pilih nasi, ada yang pilih mie, ada yang pilih lauk ayam, ada yang pilih lauk daging, ya, macam-macam, masing-masing pilih. Tapi tidak lagi daripada takdir Allah. Pilih sekalipun kalau Allah takdirkan bukan rezeki, ya tak dapat. Kan ada orang misalnya dah letak nasi dalam pinggan, dapat panggilan kecemasan, terpaksa bergegas tinggal, tak sempat makan. Dah pilih nak makan. Bahkan ada orang tengah makan, kena stroke, na'udzubillah. Jadi yang balance tak sempat makan, dah usaha, dah pilih, tapi Allah tidak bagi rezeki pada dia. Tapi kalau sampai nafikan usaha dan ikhtiar, itu tidak betul dan bercanggah dengan apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Misalnya dalam Suratul Rum ayat 41, Allah Ta'ala berfirman, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terzahir al-fasad, kerosakan di darat dan juga di lautan. Terzahir kerosakan. Darat ada berlaku kerosakan, lautan pun sudah berlaku kerosakan. Dari mana tu? Bima kasabat aydin nas, dengan sebab barang yang diusahakan oleh tangan manusia. Jadi Allah sendiri menetapkan kasbu tadi, bima kasabat, apa yang tangan manusia buat. Tak kisahlah menebang hutan tanpa batasan, misalnya buang benda-benda chemical dalam laut, misalnya buang sampah ke dalam laut misalnya. Allah nisbahkan kepada perbuatan manusia. Jadi kalau menafikan al-kasbu, perbuatan atau usaha ikhtiar manusia itu, maka itu bercakap dengan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran. Dimisalkan lagi, manusia yang sedang menghadapi satu bidangan, contoh yang kita berikan tadi, barang sudah pasti ia berusaha menghulurkan tangannya untuk mencapai makanan dan menyuapkan ke mulutnya dan memilih lauk kegemarannya. Yang ini Jabariyah faham pula. Dia jemput orang Jabariyah makan nasi kat rumah, ya. Adakah dia itu tunggu saja? Kalau ada rezeki saya, masuk nasi ini ke mulut saya. Kalau tak ada rezeki, ya tak ada lah. Dan macam mana Allah dah takdirkan? Tak ada. Takkan dia pada awal suruh tangan ambil lauk, ya, suap nasi ke mulut. Itulah namanya usaha ikhtiar. Kenapa dalam bab agama kamu menafikan usaha ikhtiar? Tak nak solat, salahkan takdir. Berjudi, buat maksiat, salahkan takdir. Tapi bila bab makan, bab lapar, tak ingat takdir. Ada usaha, berdiri, bersungguh-sungguh, ya. Hanya setelah dia pilih tadi, Allah menentukan sama ada makanan itu memang masuk ke mulutnya atau boleh jadi jatuh ke lantai, kan? Kalau dah tak rezeki. Dan apa yang dipilihnya itu dapat ke tangannya atau ke tangan orang lain. Dan dah pilihlah, masih boleh terlepas lagi. Kadang-kadang bukan ke tangan orang lain pun, ke tangan kucing je pun. Kan? Kita dah elok pilih ayam sedap, ya. Elok nak makan, dapat call. Ayam call sekejap, ya. Balik ke pinggan, dah tak ada ayam yang mana pergi kucing buat lagi. Tak ada rezeki. Dah usaha dah, dah pilih dah. Tapi akhirnya takdir Allah juga yang akan berlaku. Jabariyah ini berasal dari perkataan Jabaro yang berarti terpaksa atau tertegak, yakni sekalian makhluk semata-mata tunduk atau melakukan sesuatu di bawah paksaan kuasa Allah tanpa sebarang pilihan. Peringatan, ditakuti orang-orang yang berpahaman Jabariyah ini menyerah tanpa usaha dan ikhtiar untuk kebaikan agamanya, kaumnya dan negaranya, dan juga untuk diri sendiri
dia tak mahu usaha ikhtiar. Ini tak betul. Kita lihat misalnya Nabi SAW, tentulah insan yang paling percaya dengan takdir Allah, yang paling tawakal kepada Allah adalah Nabi SAW. Tapi ketika berhijrah, tidak akan Nabi SAW usaha ikhtiar. Berhijrah ke Madinah, cari orang yang boleh bagi panduan jalan, kemudian boleh hapuskan kesan-kesan perjalanan supaya orang Arab Quraisy tak boleh tangkap. Usaha ikhtiar lagi sembunyi dalam gua, ya. Tapi akhirnya kan bergantung kepada Allah juga. Bila orang musyrik dah betul-betul duduk di luar gua tu, sekira-kira kalau dia tunduk, nampak. Ketika itu Allah yang selamatkan. Jadi orang musyrik tak terlintas, fikir tak munasabah lah. Sebabnya ada sarang burung lah, ada apa ni, sarang laba-laba. Kalau manusia masuk, mestilah sarang laba-laba tu dah koyak, ya. Itu walaupun dah usaha ikhtiar, akhirnya yang terselah adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan asal kata Nabi SAW tawakal, bagi dia tidak usaha dan ikhtiar, tidak. Bahkan ya, ada orang Arab Badawi yang dia itu bila dia berhenti, unta dia biar macam itu saja, dia tak ikat. Dekat Malaysia pun banyak tapi orang unta lah, lembu kan. Banyak lembu kat jalan, dia tawakal, tuannya tawakal. Kalau kena langgar, kena langgar. Ya, kalau kena curi lah. Tuannya tawakal. Jadi Arab Badawi ini bila Nabi SAW tanya tak ikat unta, dia kata saya tawakal kepada Allah. Jadi Nabi SAW bagi panduan, ikat unta dan tawakal kepada Allah. Bukan tawakal tu buang syariat, ikat tu syariat. Takkan kita kata minta-minta takdir Allah semua, kita tak kunci pintu rumah. Kunci dulu, pasangkan apa-apa alat keselamatan. Tapi kalau nak dipecah oleh pencuri, jadi juga. Kan begitu. Kalau di sebab zaman kita sekarang ni, jangan parking kereta tak kunci. Ya, tawakal lah Zan. Kalau ada, kalau hilang. Milik Allah semua. Dia memang ada milik Allah semua. Kan? Tapi kamu kunci itu usaha. Itu namanya syariat. Kalau hilang, kamu redha, itu namanya hakikat. Jadi di samping menyalahkan Allah dalam pekerjaan-pekerjaan dosa yang terang-terang dilakukannya sendiri, seperti tidak bersolat, tidak pergi haji dan sebagainya. Sekarang pun kita telah banyak mendengar hujah-hujah orang yang tidak menunaikan haji ke Mekah, kononnya belum sampai seru katanya. Belum sampai seru macam mana Nabi Ibrahim AS dah seru lah. Allah perintahkan wa'adzin finnas bil haji. Serulah manusia itu suruh buat haji. Lama dah, tak sampai seru. Ya, kamu tak usaha. Ya, ke Amerika sampai, ke London sampai, ke Australia sampai, ke Mekah tak sampai seru. Habis kamu buat sekarang sampai seru. Kamu ke London sampai seru. Jadi akidah macam ini tak betul ya? Menyalah-nyalahkan takdir. Baik, yang seterusnya adalah i'tiqad Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia asal daripada Qadariyah, tapi dah dicairkan sedikit, diluted version of Qadariyah. Kalau Qadariyah nafikan terus, tapi Mu'tazilah dia masih ada sikit kompromi. Apa kata dia? Hamba itu memberi bekas ia dengan kuat yang dijadikan Allah Ta'ala padanya, yakni memberi bekas, iaitu kesan. Bekas-bekasnya maksudnya kesan perbuatan hamba yang ikhtiari. Maknanya kalau di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, menikam dengan satu pisau yang tajam itu hakikatnya tidak melukakan. Yang menjadikan luka itu adalah Allah. Kalau Qadariyah, dia kata kita menikam itulah yang melukakan, bukan Allah. Memang nature pisau kalau tajam memang melukakan, bukan Allah melukakan. Itu Qadariyah. Kalau Jabariyah, bukan aku tikam, Allah tikam. Allah kata tu, dia tak ada usaha dia. Kau nampak dia aku tikam, Allah yang tikam. Aku tak ada apa-apa salah. Itu Jabariyah. Kalau Mu'tazilah, dia kata
orang itu menikam dengan kekuatan yang Allah jadikan pada dia, dan dengan kekuatan yang Allah jadikan pada pisau itulah jadinya luka. Kalau qadariyah direct terus, memang tabiat pisau yang tajam melukakan. Itu qadariyah. Jabariyah kita kata macam tu. Dia kata Allah jadikan pisau, Allah jadikan pada pisau yang tajam itu satu kekuatan untuk melukakan. Dengan kekuatan yang Allah jadikan itulah maka pisau melukakan. Nah, oleh sebab dia ada macam itu, lalu ulama khilaf, adakah jadi kafir atau tidak akidah yang demikian. Sebahagian kata ya kafir juga. Kenapa? Kerana masih hakikat makhluk. Allah jadikan pisau, pisau itu makhluk. Kalau qadariyah kata pisau itu dah melukakan, kan kufur. Allah jadikan satu kekuatan pada pisau, maknanya kekuatan itu makhluk. Dengan kekuatan itulah jadi luka, maknanya makhluklah yang jadikan, bukan Allah. Sama lah, kufur lah. Tapi yang rajih, pendapat yang kuat adalah tidak sampai jadi kufur. Kenapa? Kerana dia masih nisbah kepada Allah. Dia kata dengan kekuatan yang Allah jadikan, gitu. Dia masih nisbah kepada Allah Ta'ala, maka tidaklah sampai dihukum kufur. Itu yang asal, yang pendapat yang lebih kuat. Tapi haram lagi bid'ah. Bukan kata tak jadi kufur. Kita boleh tak akidah macam tu, sebab tak kufur pun. Tak kufur je, tapi masih dosa besar, masih fasik kalau berakidah macam itu. Penerangan Mu'tazilah berasal dari perkataan azalah yang berarti tergelincir, terpecah, atau boleh juga bermakna terasing ataupun berasing diri, iaitu satu kumpulan daripada puak Qadariyah. Jadi Mu'tazilah ni dia cabang daripada Qadariyah yang mereka menyangka mereka itu telah terasing diri dari dua puak yang sesat pada fahaman mereka. Dia kata ni golongan sesat, kemudian kita asing diri. Siapa dia? Iaitu satu Khawarij dan yang kedua adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi di mata Mu'tazilah, Ahli Sunnah itu sesat. Makanya berlakulah perdebatan demi perdebatan antara Asy'ariyah yang dipimpin oleh Imam Hasan Asy'ari dengan ulama-ulama Mu'tazilah, sehingga dengan izin Allah Ta'ala mati mazhab Mu'tazilah yang asalnya mendapat tempat, hatta disokong oleh khalifah pada masa itu. Pada masa dapat sokong oleh khalifah, siapa yang tidak pegang dengan pegangan Mu'tazilah diseksa, ditangkap, dipenjara dan sebagainya. Peristiwanya begini, macam mana boleh berlaku Mu'tazilah. Suatu masa pengasas fahaman Mu'tazilah bernama Wasil bin Atta. Nama itu baguslah. Wasil makna orang yang sampai, Atta itu makna kurniaan. Wasil bin Atta ni dia menzahirkan i'tiqadnya yang sesat itu kepada gurunya, iaitu Syekh Hasanul Basri. Syekh Hasanul Basri ini ulama Ahli Sunnah wal Jamaah daripada generasi Salafus Salih. Jadi bila dia tengok yang mengaji dengan dia ni menzahirkan akidah yang tak betul, maka dihujah oleh Syekh Hasanul Basri sehingga kalah dan patah hujah Wasil bin Atta. Maka keluar dia daripada majlis Hasanul Basri, dia tinggal untuk guru dia. Bila dia zahirkan akidah dia tu boleh tegur, itu tak betul. Kenapa tak betul? Jadi macam ni. Akhirnya dia tak boleh jawab. Tak boleh jawab, dia tinggal pengajian Imam Hasanul Basri. Lalu Imam Hasanul Basri memanggil beliau itu sebagai Mu'tazilah, orang yang mengasingkan diri. Fahaman Mu'tazilah ini dikembangkan seterusnya oleh Al-Imam Al-Jubai Ibn Wasil, anak beliau, sehingga sampai zaman Imam Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu, moga Allah redha kepada beliau, memadam dan mengalahkan hujah mereka itu. Al-Jubai ini ulama besar mazhab Mu'tazilah. Dia bapa tiri Imam Abu Hasan Asy'ari, merangkap guru lah.
Jadi satu masa Imam Hasan Asy'ari ada juga terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah ni. Itu fahaman yang dibawa oleh bapa tiri beliau. Tetapi oleh sebab beliau merasakan ada akidah Mu'tazilah ni yang tak betul, jadi beliau bertanya kepada guru beliau, bapa tiri beliau, tentang apa yang orang Mu'tazilah kata Allah mesti buat yang baik atau yang lebih baik. Dia nak ukur Allah dengan kayu ukur manusia. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, apa sahaja Allah lakukan itu baik. Itu takdir Allah. Baik buruk itu nisbah pada pandangan kita. Pada Allah tidak ada. Ini Allah tak baik buat macam ni. Tak ada. Baik buruk hanya menurut pandangan kita. Maka tak boleh kita itu meletakkan pandangan kita itu untuk mengikat Allah. Jadi kata dia tak, Allah mesti buat yang baik. Tapi kalau Allah tak buat yang baik macam mana? Mana Allah buat yang lebih baik. Nah, ini akidah Mu'tazilah ya. Memistikan Allah buat sesuatu. Ini ada zaman sekarang dah ada yang nak timbulkan balik akidah macam ni. Mengaku Asy'ariyah, tapi dalam bab macam ni pegangan sama seperti Mu'tazilah. Jadi tanya Imam Hasan Asy'ari kepada bapa tiri beliau tentang isu Allah mesti buat yang baik atau lebih baik. Macam mana nasib 3 orang, 3 bersaudara yang meninggal dunia. Seorang meninggal dunia dalam keadaan beriman dan taat, seorang meninggal dunia dalam keadaan kafir dan maksiat, dan seorang lagi meninggal dunia sebelum balik. Apa nasib 3 orang? Jadi kata Al-Jubai, yang meninggal dunia mukmin dan taat, dia masuk syurga, adil lah. Dan yang meninggal dunia kufur dan maksiat, masuk neraka, adil. Yang meninggal dunia ketika belum balik, dia belum buat maksiat, tak boleh masuk neraka. Dia belum buat taat, tak boleh masuk syurga. Maka dia duduk di satu tempat antara syurga dan neraka. Ini kata Mu'tazilah, manzilatun baina manzilataini, satu tempat antara 2. Lalu Imam Hasan Asy'ari bertanya, kalaulah budak kecil yang mati sebelum balik tanya kepada Allah, ya Allah, kenapakah engkau matikan aku sebelum aku balik? Tidakkah aslah, tidakkah lebih baik engkau matikan aku selepas aku balik, aku boleh beriman, taat, buat ibadah, boleh masuk syurga. Sekarang duduk luar syurga. Jadi kata Al-Jubai, Allah akan jawab kepada budak kecil itu, aku ini tahu bahawa engkau kalau sudah dewasa, engkau bukan iman dan taat. Aku tahu bahawa engkau itu akan jadi kafir dan maksiat. Maka lebih baik aku matikan sebelum engkau balik. Jadi dia masih defend akidah yang bid'ah itu. Lalu Al-Imam Hasan Asy'ari bertanya lagi, kalau begitu apa jawab Allah sekiranya yang mati kafir dan maksiat bertanya kepada Allah, ya Allah, sebagaimana kau tahu nasib kanak-kanak itu akan jadi kafir kalau dia balik, pasti kau tahu nasib aku jadi kafir bila aku balik. Tidakkah lebih baik kau matikan aku sebelum aku balik supaya aku tak masuk neraka? Lalu tak boleh jawab. Kenapa? Bercanda. Sebab itu indikasi sesuatu akidah itu bid'ah adalah bercanggah satu pegangan dengan pegangan yang lain. Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kalaulah sesuatu itu bukan datang daripada Allah Ta'ala, nescaya mereka akan dapati ikhtilaf, kontradiksi, percanggahan yang banyak. Itu indikasi. Sama yang macam berpegang Allah bertempat. Sebab dia nak faham zahir ayat Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kita ahli sunnah wal jamaah beriman dengan istiwa. Ada yang namanya istiwa bagi Allah. Cuma apa makna istiwa tak boleh dimaknakan dengan makna yang tidak layak dengan Allah seperti bertempat. Jadi tak ada masalah. Kita faham zahir. Istiwa itu maknanya duduk atau bertempat. Tapi macam mana pula kamu faham hadis Nabi?
yang mengatakan Allah Ta'ala pada satu ketika akhir malam itu Allah turun ke langit dunia? Turun. Boleh pula turun atas ke bawah macam tu. Berubah-ubahlah Allah Ta'ala. Tak ada masalah. Hadis kata macam tu. Kita berbuat hadis. Kami pun tak buat hadis. Tapi buat hadis juga yang kata laisa kamitslihi syai'. Pada hadis juga yang sebut wa amman ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min. Orang yang hati dia bengkok dia ikut yang sama-sama. Pada hadis juga yang sebut macam tu. Tak. Turun maknanya turun. Habis tadi kamu kata Allah Ta'ala. Sekarang kamu kata Allah di langit dunia 1/3 malam tu macam mana? Allah Ta'ala sudah Allah di langit dunia. Tak maksud Allah Ta'ala sudah kata dia. Tapi masa 1/3 malam tu kosong masih tak arah. Allah turun ke langit dunia ini cerita kata. Dia tahu tak 1/3 malam tu berlaku pada setiap detik di tempat yang berbeza. Bermakna pada waktu sekarang berlaku 1/3 malam di satu tempat di dunia, kemudian diikuti oleh tempat yang lain, kemudian diikuti oleh tempat yang lain. Kalau kamu faham zahir, maknanya Allah Ta'ala sentiasa berada di langit dunia. Juga bercakap dengan kamu faham Allah berada di atas arasy. Maka jauhilah akidah-akidah yang bid'ah ini. Kerana bercakap satu sama lain, insya-Allah lepas ini kita pergi kepada apa hukum syarak belajar ilmu tauhid di buku surat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa ahsin bujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama taqaddama bi syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Simpan dulu.